Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-65 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Yang bermaksud, katakanlah, dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab siksa, yakni bala bencana, dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai cara supaya mereka memahaminya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita hamba-hambanya tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah dalam mengazab manusia sebagai suatu ugutan dan ancaman kepada mereka supaya mereka takut akan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Setelah dalam ayat sebelum ini Allah menyatakan tentang betapa Allah berkuasa untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya setelah mereka selamat, mereka cenderung untuk kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman dalam ayat ini, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaba, sehinggalah ke akhir ayat. Yang maknanya, Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan azab dan dalam menyelamatkan mereka daripada azab. Katakan pada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah Tuhan yang maha berkuasa, Al-Qadir, yang maha berkuasa, berkuasa untuk menghantar kepada mereka azab yang besar, azab yang dahsyat yang datang daripada sebelah atas mereka, min fawqikum, yang merujuk kepada azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan daripada langit, seperti mana Allah pernah turunkan azab kepada kaum Lut dan juga kepada ashabul fil, tentera-tentera bergajah. Azab daripada atas, di sebelah atas, iaitu berupa batu-batu yang dilemparkan, atau azab yang datang daripada sebelah bawah, seperti mana yang pernah berlaku kepada Fir'aun dan juga kepada tentera-tentera yang bersama-samanya apabila mereka telah ditenggelamkan Allah di dalam Laut Merah. Juga seperti mana Allah pernah menurunkan bala kepada Qarun apabila Qarun telah ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat juga pandangan yang lain yang mengatakan bahawa maksud daripada sebelah atas itu ialah azab
yang datang daripada golongan yang berkuasa. Kerana biasanya orang yang berkuasa ini dipanggil sebagai orang-orang atasan, orang yang berpangkat, orang yang memerintah, yang berkuasa. Maka dikatakan maksud azab daripada sebelah atas itu ialah azab berupa kekejaman orang-orang yang berkuasa, kekejaman pemerintah. Dan ada juga berpandangan bahawa azab daripada sebelah bawah ialah azab yang datang atau bencana yang datang daripada golongan bawahan seperti hamba, pekerja dan sebagainya. Terdapat juga pandangan yang mengatakan maksud daripada sebelah atas ialah berupa hujan, iaitu terhentinya hujan daripada langit, dan sebelah bawah pula ialah terhentinya tumbuh-tumbuhan daripada hidup dan menyebabkan berlakunya kemarau dan sebagainya. Maka apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menyatakan azab daripada sebelah atas dan dari sebelah bawah? Bertujuan untuk menggambarkan, untuk kita memahami bahawa azab itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa untuk menjadikannya datang daripada sebelah atas ataupun daripada sebelah bawah atau kedua-duanya sekali, sebagai suatu hikmah Allah untuk mendatangkan rasa takut di dalam hati kita. Dan ia didapati lebih terkesan atau lebih memberikan kesan daripada jika Allah menyatakan azab itu datang daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kerana dikatakan oleh ahli tafsir bahawa apa yang datang daripada sebelah kanan atau sebelah kiri mungkin akan dirasakan boleh dielak atau boleh ditahan atau boleh dihilangkan. Adapun apabila datang ia, iaitu azab itu daripada sebelah atas atau sebelah bawah, maka ia adalah suatu azab yang sangat menyeksakan. Azab yang tidak boleh diatasi sama sekali dan tidak akan mampu untuk bertahan sesiapa pun yang ditimpakan azab tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa lagi bentuk bala ataupun azab yang Allah Maha berkuasa untuk menurunkannya ataupun menimpakannya kepada orang-orang yang layak untuk ditimpakan? Allah menyatakan aw yalbisakum syi'a, iaitu Allah jadikan adanya syi'a, adanya kumpulan-kumpulan yang pelbagai, yang mempunyai pemikiran yang pelbagai, kefahaman yang pelbagai, pegangan yang pelbagai, hal ehwal mereka yang pelbagai. Setiap kumpulan itu mempunyai pemimpinnya sendiri yang mereka sangat taat setia dengan pemimpin mereka dan akan berjuang bersama-samanya bermati-matian. Maka apabila Allah jadikan begitu ramai kumpulan yang seumpama itu, maka setiap kumpulan akan berjuang untuk memenangkan kumpulan masing-masing. Kalimah Syiah merujuk kepada al-atba' wal-ansar, pengikut-pengikut dan pendukung-pendukung. Dan setiap kumpulan yang bersatu, yang berkumpul atas satu perkara yang sama, maka dipanggil sebagai Syiah, iaitu kumpulan yang bersatu atas suatu tujuan yang ada pemimpin yang memimpin mereka. Lalu apabila begitu ramai kumpulan yang seumpama ini, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, Allah jadikan sebahagian daripada kumpulan itu akan menguasai, akan menewaskan kumpulan lawannya, dan untuk itu mereka akan gunakan pelbagai cara, termasuklah cara yang akan menyebabkan berlakunya pertumpahan darah, menyebabkan hilangnya nyawa, menyebabkan hilangnya keamanan, dan menyebabkan akan berleluasa ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan manusia. Kerana kumpulan-kumpulan tersebut sanggup untuk melakukan apa sahaja demi memenangkan kumpulannya, maka akan berlakulah siri-siri pertentangan, perbalahan, peperangan, pergaduhan, seperti mana yang kita dapat lihat dan kita dapat saksikan daripada zaman dahulu dan juga berlaku juga pada zaman moden seumpama zaman ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bentuk azab
yang Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menimpakannya kepada manusia-manusia yang kufur nikmat Allah. Bila Allah jadikan manusia itu tidak akan mengecap segala bentuk keamanan, sama ada keamanan pada peribadinya atau keamanan secara kolektif dalam masyarakatnya, apabila insan itu akan dipecah belahkan dengan kumpulan-kumpulan yang sentiasa bercakaran, berperang dan sebagainya. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, "Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun." Dan lihatlah dan bertadabburlah atau fahamilah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau wahai orang yang berakal yang membaca Al-Quran, yang mendengar Al-Quran, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami yakni Allah mempelbagaikan ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti, hujjah-hujjah dan pelbagai juga pengajaran serta panduan. Kadang-kadang berbentuk at-targhib, berbentuk galakkan, berbentuk insentif, dan kadang-kadang ayat-ayat itu berbentuk at-tarhib, berbentuk ancaman, ugutan, ancaman, semoga atau dengan harapan la'allahum yafqahun, agar manusia itu akan sebenar-benarnya faham. Yafqahun bukan sahaja bermaksud memahami, tetapi memahami dengan sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya. Bukan hanya yang tersurat, yang dilihat oleh mata kasar, tetapi juga yang tersirat, yang difahami dengan mata hati, agar mereka memahami hakikat sebenar sesuatu perkara. Maka mereka melihat azab yang Allah turunkan, yang Allah kenakan kepada manusia itu, bukan hanya melihat ia sebagai azab, tetapi melihat ia sebagai tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengannya manusia akan berpaling, ataupun manusia akan bertaubat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik dan berhenti daripada melakukan kekufuran dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa pada satu hari Sa'ad pernah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Al-Aliyah, dan ketika lalu di sebuah masjid Bani Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalamnya dan menunaikan salat 2 rakaat, dan kami bersolat bersama-sama dengan baginda. Kemudian kata Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat panjang. Kemudian baginda berpaling kepada kami lalu berkata, lalu bersabda, yang bermaksud, aku meminta Tuhanku 3 perkara, dan Allah memberikan atau mengkabulkan 2 daripadanya dan tidak mengkabulkan yang ketiga. Aku meminta kepada Allah supaya tidak memusnahkan umatku atau tidak mengazab umatku dengan kebuluran, lalu Allah mengkabulkannya. Dan aku meminta Allah supaya tidak mematikan umatku dengan banjir atau bah besar, lalu Allah mengkabulkannya. Atau dengan tenggelamnya umatku di dalam bah besar atau banjir besar, maka Allah mengkabulkannya. Dan aku meminta dan berdoa kepada Tuhanku agar Allah tidak menjadikan azab dalam kalangan mereka berbentuk peperangan sesama mereka, pertentangan sesama mereka, dan ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.